الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya sekali lagi kita berpeluang untuk datang dan mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita sampai kepada hadis yang ke-14 pada muka surat 57. Hadis ataupun kisah yang ke-14, muka surat 57. Hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan. Hadis ini daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata dia, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi faqal ma hadha qalu sha'im qal ليس من البر الصيام في السفر. حديث رواه البخاري. Terjemahan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu musafir. Word perkataan safar itu tuan-tuan kena highlightkan, kena gariskan. Di dalam suatu permusafiran, dalam suatu perjalanan safar, perjalanan yang disebut sebagai safar, fara'a zihaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat zihaman, manusia bersesak-sesak. Zahamah ni maksud dia jam, crowded, ramai. Zihaman, manusia berimpun. Wa rajulan qad dhullila, dalam ramai-ramai yang berimpun itu, yang berkumpul itu, ada seorang lelaki, rajulan, tapi tak disebut siapa dia, nama dia, orang dia siapa. Qad dhullila alaih, di dhil ni maksudnya naungan, di payung ataupun ditutup, kan? Dhillah ditutup ke atasnya, di payung, panaslah maksud dia. Faqal, maksudnya lelaki ni jatuh, orang pergi payung dia, orang berimpun, dia dalam rombongan Nabi tu. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma hadha, apakah keadaan ataupun sebab mengapa lelaki ini jadi seperti itu? Qalu,
Lalu orang ramai menjawab, Shaim, dia berpuasa. Dia maksudnya lelaki itu yang jatuh tu, yang penat tu, yang letih tu, yang dipayung oleh orang ramai tu, dia dalam keadaan sedang berpuasa. Sampai teruk macam tu pasal dia puasa. Lalu Nabi SAW apabila melihat keadaan itu, Nabi SAW menegur dan menyebut suatu perkataan kepada kesemua orang yang hadir. Bila melihat kes dan keadaan yang seperti itu, Nabi kata, laisa minal bir, bukanlah sesuatu yang baik, daripada perkara yang baik, dianggap benda yang baik, as-siyam ataupun as-sawm, berpuasa ketika bermusafir. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bila Nabi tengok lelaki itu keletihan yang melampau, penat, nampak macam nak kolap, dan kolap dah pun, dah rebah dah, teruk dia. Sebab keadaan itu berpunca daripada sikap lelaki itu yang memaksa dirinya untuk tetap berpuasa walaupun dia seorang musafir, traveler. Yang mana kita tahu di dalam Al-Quran Allah menyatakan di antara golongan yang dibenarkan untuk berbuka puasa, yang diizinkan oleh Allah untuk buka puasa, maksudnya boleh buka puasa dan ganti pada hari-hari yang lain. Yang pertama Allah menyebut siapa? Orang yang bagaimana yang dibenarkan untuk dia berbuka puasa? Maridan, sakit. Sakit ni pula bukan semua jenis sakit. Sakit sikit buka, sakit sikit buka, pantang sakit lepar sikit buka. Pukul 8 masuk angin sikitnya, naik ketui angin sikitnya, tak boleh lah ni, kena buka sakit ikut mati. Mau nak kira tak naik angin, tak sakit perut, nak puasa macam mana? Sakit yang boleh memudaratkan individu yang berpuasa tersebut dengan pandangan ahli yang layak. Maksudnya penyakit itu tidak dibenarkan berpuasa dengan kenyataan dan penyaksian ahlinya, yakni ahli perubatan lah. Dalam urusan perubatan ni rujuk kepada ahli perubatan. Jika doktor memberikan penyaksian bahawa kes kesakitan ini tidak membolehkan dia untuk berpuasa, dan jika dia berpuasa boleh memudaratkan, boleh menjejas dan mengganggu gugat nyawanya, maka bolehlah dia berbuka puasa. Kan? Tapi kalau doktor kata boleh nak puasa ni, tak ada masalah, cuma makan ubat bagi awal, masa bangun sahur makan terus. Tapi kalau doktor kata boleh, maka tak ada ruang untuk dia buka puasa. Kemudian Allah kata lagi, selain daripada orang yang sakit, orang yang bermusafir, yakni orang yang melakukan perjalanan. Perjalanan yang macam mana ni? Saat ni duk kangak pi Arab, duk kangak pi Changlun, duk kira nak buka. Musafir yang membenarkan ataupun yang membolehkan kita untuk berbuka puasa lah. Walaupun kita jelas ta'arif kepada musafir itu
dari sudut jarak benda yang diperselisihi oleh ulama. Ada orang telefon, kebetulan macam dia tahu pula saya pergi Langkawi, dia telefon. Dia kata dia pun pergi Langkawi. Dia kata boleh jamak tak mai Langkawi ni? Soalan yang popular, boleh tak jamak pergi Langkawi? Ish, saya kata macam mana tak boleh jamak, rentah load kan? Bukan dekat-dekat ni, load kan? Walaupun dari sudut kilometernya tidak dinafikan jarak di antara kita dengan Langkawi tidak mencapai 2 marhalah. Wallahu a'lam lah, tapi saya diberitahu tak cukup lah. Tetapi saya nak jelaskan isu marhalatain, 2 marhalah, bukanlah suatu pandangan yang disepakati oleh ulama. Walaupun kita tak nafikan pandangan 2 marhalah 90 lebih kilometer itu adalah pandangan di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Tetapi di sana ada hadis yang menunjukkan bahawa jarak berapa jauh kita nak musafir itu tidak jelas. Sehingga kan ada di kalangan ulama yang menyatakan dia balik kepada uruf. Balik kepada uruf. Maksudnya balik kepada pemahaman ataupun pandangan setempat. Sebab itu isu ini isu yang luas. Kita jangan terkejutlah. Nanti ada orang pergi Al-Ustaz sampai tak? Cukup tak? Boleh jamak tak Al-Ustaz? Tak boleh kalau ikut marhalah. Tapi kalau kita luaskan sikit pandangan kita itu, ada kaul yang membenarkan kerana sudah dianggap ia satu perjalanan. Boleh? Maksudnya kalau kita pada urufnya dia satu musafir. Soal jarak itu soal benda yang tak sepakat. Tapi kita tak nafikan, memang ada. Sebab tu kalau orang tanya secara umumnya, saya kata lebih mudah untuk kita terang 2 marhalah. Tapi kalau satu orang dia tak nak pegang pada 2 marhalah tu, ada pandangan lain yang kata pada urufnya benda tu jauh, musafir. Pasal Al-Quran tidak menyebut jarak. Quran tak sebut. Quran kata apabila kamu melakukan perjalanan. Dalam hadis juga tak jelas. Sebab itu berlaku khilaf. Maka sebab itu kalau ada tuan-tuan mendengar pandangan yang mengatakan pergi ke situ boleh jamak qasar, pergi ke situ boleh jamak qasar kerana sudah dianggap satu perjalanan yang jauh dan bukanlah kebiasaan kita bergerak pergi ke situ. Kita ni duk main dalam kawasan ni je, kemudian kita keluar daripada kawasan kita itu jauh pada anggapan dan pandangan uruf, maka dia boleh dikira sebagai musafir. Pandangan ni luas lah, perbincangan ni luas. Siapa yang pergi Langkawi dia nak pegang pandangan kata tak boleh jamak, tak apa, tak payah jamak, yang penuh. Siapa yang nak pegang tak ada tahdid, tak ada had, tak ada jarak, janji perjalanan itu dianggap jauh pada uruf, bukan jauh pada dia. Lagi aku main berseri ni rasa jauh. Jam. Jenuh pening kita. So kita tak perlu nak terkejut lah, pasal benda ni luas. Soal fiqh, soal perbezaan pandangan kerana dalil-dalil yang ada. So siapa yang nak pegang 98, 100 km baru dia nak jamak, tu pun tak ada masalah. Begitu juga dalam soal bilangan hari. Bilangan hari. Umpamanya kalau dia pergi Kuala Lumpur, pergi berapa hari? Kita pergi 5 hari. Anak suruh duduk 5 hari, padanlah sikit nak main. Saya pergi hari Ahad, saya ingat hari Ahad pula baru nak balik.
Kalaulah kita sudah tentu nak balik tu, duduk di sana 5 hari, artinya lebih 3 hari ya. Orang kita dia faham macam mana? Kalau dia pergi 5 hari Kuala Lumpur, dia faham macam mana? Isnin dia jamak qasar. Selasa dia jamak qasar. Rabu dia jamak qasar. Khamis dia kata tak boleh dah, pasal lebih 3 hari. Ini mazhab pandai Kediri. Dia kata bukan mazhab Syafi'i kata takat 3 hari. Mazhab Al-Imam Syafi'i, dia kata satu orang yang menentukan hari, artinya dia dah tahu dia akan duduk di suatu tempat itu lebih daripada 3 hari, dia tidak boleh jamak qasar langsung. Walaupun daripada hari pertama. Pasal kita tanya nak pergi berapa hari maklum? Nak pergi seminggu. Maklum kalau pergi sana on the way boleh jamak lah. Sampai di sana tak boleh. Nanti nak balik mat boleh balik. Tapi sepanjang 5 hari 6 hari duduk di rumah anak tak boleh langsung. Dia kata pasal apa? 3 hari tak apalah. Siapa kata? Di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, seseorang itu hanya dibenarkan dia jamak qasar sekiranya dia duduk di satu tempat setakat 3 hari. Dan kalau dia pergi 3 hari boleh. Kalau lebih pada 3 hari, 4 hari ke atas, dia tidak boleh jamak langsung. Kerana lebih pada 3 hari itu dia sudah dianggap sebagai penduduk mukim di situ. Dapat tak? Dia kata ada tak pendapat lain? Ada. Pendapat macam mana? Pendapat yang kata selagi mana kita tak ada niat nak duduk situ, kita boleh jamak. Saya rasa saya berpegang dengan pandangan tu lah. Tak apa kan? Pasal benda tu dalil. Ada riwayat 6 bulan sahabat terkandas di Azerbaijan kerana salji. Mereka bukan nak duduk di situ, tapi tak boleh balik. Mereka jamak dan qasar. Jadi pandangan dalam isu jamak qasar ni luaslah. Yang pentingnya bila kita nak beramal, kita hendaklah berpandukan dalil dan ilmu, bukan berpandukan nafsu. Okey. So itu sedikitlah. Tak apa, nanti kita bincang lain kali. So dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Menyatakan bahawa tidaklah dianggap sebagai suatu perkara yang baik bagi seseorang itu tetap berpuasa. Yakni puasa apa ni? Puasa Ramadan lah. Dalam keadaan dia musafir. Jadi bila satu orang tu musafir, dia boleh buka puasa, boleh makan. Jadi kalau kita nak pergi cari baju raya Masjid India umpamanya, kan, dulu kita cari baju raya Sogo KL lah, kan, 10 malam terakhir sahabat Nabi semua pulun masuk dalam masjid, kita pulun masuk dalam Sogo. Dululah Tuhan boh sedah Covid, duk terperak dalam rumah. Ketahuan tengok langit rendah, tengok bumi rendah. Pasal apa? Langut tengok silin. Kan, dulu 10 hari Sogo lah, Masjid India lah. Kan, bagus juga dia kata aku nak pergi masjid ni. Masjid mana? Masjid India. Cari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tak ada Masjid India, Kamdar ada. Kita pergi lah. Kita pergi. On the way kita pergi tu, atau kita duduk di sana, semangat orang Polis, orang Kedah pergi beli baju raya. Pasal apa? Pasal dia boleh makan. Dia pun musafir. Pagi tu bantai nasi 2-3 bungkus. Kan? Shopping tu dia cerah mata nak pilih baju raya. Kan? Ya orang Kuala Lumpur tengok pula layu. Dia kata kalau pergi cari baju kot Polis tak boleh makan. Nak cari baju ni kena ada tenaga. Kan? Jadi kita boleh buka. Cuma dalam hal ini
penulis kitab kita ni dia bawa satu perbincangan, dan ini yang dibincangkan oleh para ulama. Dia kata apa? Berbuka puasa adalah rukhsah daripada Allah Subhanahu wa taala. Islam merupakan agama yang bersifat menjaga prinsip, tujuan dan maksud syariat diturunkan. Hukum asal segala kefarduan dinamakan azimah. Sebagai contoh, salat zuhur 4 rakaat, isyak 4 rakaat. Yang itu semua dia panggil apa? Azimah. Kemudian tuan-tuan, dia kata lagi, kemudian Allah Subhanahu wa taala meringankan kefarduan itu, sama ada dalam bentuk pengurangan atau dibenarkan berbuka puasa ketika musafir. Perkara ini dinamakan rukhsah ataupun keringanan. Nampak? Jadi dalam bab yang pertama, kita nak bincang apa ni? Okey. Perbincangan kita di dalam bab yang pertama ini adalah berhubung dengan apa? Rukhsah dan azimah. Boleh? Okey. Saya ingat tuan-tuan semua maklum dah, dah jelas dalam hal ni. Dalam hukum syarak dibahagikan kepada 2 bahagian dalam isu kita ni. Satu dia panggil hukum asal. Hukum asal. Yang tu dia panggil azimah. Azimah. Yang asalnya. Sebagai contoh apa dia? Zuhur. Semayang zuhur. Berapa asal dia? Asal 4 ke 2? Tapi kalau kita nak bincang panjang, para ulama, tapi cerita ni panjang lah, ada dalil yang mengatakan asalnya salat ni 2. Sebab itu apabila kita musafir, kita balik kepada asal. Ini panjang lah, tapi tak apa, yang tu kita tinggalkan dalam isu lain. Tapi saya nak sebut apa? Hukum yang bersifat asal dia panggil azimah. Yang ni kita kena faham. Pasal sekejap lagi kita akan bincang antara azimah dengan rukhsah, yang mana kita nak dahulukan atau yang mana lebih afdal. Sama ada kita tetap berpuasa ataupun kita buka, yang mana pahala dia lebih besar dan yang mana lebih afdal di sisi Allah. Boleh? Bukan di sisi kita, di sisi Allah. Sekejap lagi saya terang maksud di sisi kita tu macam mana. Tuan-tuan, bila kita musafir dalam bulan Ramadan, asal hukum apa dalam bulan Ramadan? Asal hukum dalam bulan Ramadan ni puasa ke buka? Tuan-tuan bagi ketahuan. Asal bulan Ramadan buka. Ruksahnya tutup. Maksudnya saya ni memang bulan puasa, tak puasa lah, buka. Asal saya tu buka. Dia ni dia panggil tak ketahuan lah. Ada orang dia asal dia buka. Pasal dia jenis jahit kaki, tak puasa. Faham tak? Asal dalam bulan puasa adalah puasa lah. Yang tu dia panggil azimah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ni tuan-tuan fik ni sikit, tuan-tuan kena ikut. Kena paksa sikit, kena ni sikit lah, letih sikit. Kalau tidak tak boleh ikut. Asalnya kita kena puasa. Asalnya kita kena puasa. Yang tu dia panggil azimah. Itu hukum asal. Dalam bulan puasa, bila kita masuk, kita kena puasa. Cuma Allah Azza wa Jal di atas sifat rahmat dia memberikan beberapa kelonggaran kepada hukum asal. Yang ni lebih kurang macam kita kata pengecualian lah. Asalnya kena puasa. Tetapi di atas kes-kes tertentu, di atas sebab-sebab tertentu, keadaan-keadaan tertentu,
Allah mengangkat hukum asal itu dan memberikan suatu pengecualian ataupun keringanan, tukar daripada puasa pergi kepada buka, daripada tak boleh makan pergi kepada boleh makan. Asalnya boleh makan ke tak? Asalnya tak boleh, tapi Allah dia bagi rukhsah. Itu yang dia panggil keringanan. Jadi tuan-tuan, apabila kita baca hadis ni, Nabi kata orang yang berpuasa ketika safar bukan benda yang baik. Tapi saya nak tanya dekat tuan-tuan. Nak tanya dekat tuan-tuan. Kena bagi clear juga ni. Bila kita musafir, tuan-tuan kena jawab ni, baru kita boleh pergi pada step yang kedua. Bila kita musafir, boleh tak kita nak puasa juga? Nak puasa juga boleh tak? Boleh kan? Pasal yang tu hukum asal. Betul tak? Tambahlah musafir lah, naik kapal terbang. Kan? Pergi Langkawi bawa kereta tapi minyak tak kurang. Pelik tak? Yang tu dia panggil keramat. Nampak? Sedang-sedang dia kata turun. Sampai dah. Tak ada nak kentut. Tak ada batal yang mayang. Maksudnya tak rasalah kita nak letih, nak lapar, nak penat. Kita ustaz, saya ingat saya nak puasa kot. Boleh tak? Soalan dia boleh tak? Tu dulu. Boleh tak? Tuan-tuan makan nasi tak ni? Masjid lama tak jamu kita. Makan nasi tak? Nampak macam tak larat. Lagi saya bagi rukhsah lagi. Boleh tak kita nak puasa? Boleh. Tambah kalau naik kapal terbang pergi Kuala Lumpur. Kan? Allah, tak dan sedap mana. Depa duk bagi kacang naik kapal terbang dulu bagi kacang. Tak dan kita nak buka pepok kacang. Sila pakai tali pinggang kita nak turun. Bagi pepok kacang tu. Nak turun dah. Kita tadi dia habaq kita dalam penerbangan naik. Kita pun buka tali pinggang lah, relax apa semua, nak buka kacang. Kita dalam penerbangan turun. Lagu tu kita nak tak puasa pun macam rasa rugi. Tanya boleh tak kalau kita nak puasa juga ustaz? Kalau tanya dari sudut boleh ataupun tidak, jawapannya boleh. Macamlah rukhsah-rukhsah yang lain. Kita pergi musafir, semayang zuhur, boleh tak kita buat 4? Boleh? Boleh tak kalau kita nak semayang zuhur, waktu zuhur, semayang asar, waktu asar, kita jamak pun tidak, qasar pun tidak, buat macam mana kita duduk di kangak, boleh atau tidak? Boleh. Jelas. Cuma ulama berbeza pandangan tentang bukan soal boleh tak boleh tu. Soal yang mana lebih afdal dan yang mana yang lebih dekat dengan maksud syarak. Pasal tu soalan tuan-tuan kena bagi jelas. Tadi soalan kita tanya boleh atau tidak. Sekarang soalan dia agak berbeza. Yang mana lebih afdal? Afdal ni yang mana lebih besar pahalanya, yang mana lebih dekat dengan sunnah, dan yang mana yang paling hampir kepada apa yang Allah nak daripada kita. Sama ada kita tetap berpuasa ataupun kita buka. Yang mana lebih afdal ustaz? Makan ke puasa? Kita kena tengok dalil. Sebab itu saya kata agama ni bukan boleh ikut kita. Bagi saya ustaz, afdalnya kita makanlah. Pasal apa? Pasal saya ni memang jenis makan. Tak boleh. Agama ni tak boleh
bertutur sebarangan, tak boleh cakap sebarangan, tak boleh kata yang ni lebih afdal, yang ni lebih baik, yang ni lebih utama, yang ni pahala dia lebih besar, yang ni dapat pahala, tak boleh. Pasal agama bukan kita punya. Sebab itu nak kata yang tu afdal, yang nak kata yang ni kurang afdal, yang tu aula, yang ni boleh pahala lagi besar, yang ni tak dapat pahala, kena ada sandaran. Kena ada dalil. So kita kena tengok dalam isu ni. Okey. Di dalam hal ini para ulama berbeza pandangan kepada dua lah, sekurang-kurangnya dua ataupun tiga. So tuan-tuan dengar, kita nak bincang sikit ya. Pandangan yang pertama, kumpulan yang menyebut bahawa tetap berpuasa dan terus berpuasa, memilih untuk berpuasa di dalam musafir itu lebih afdal daripada kita memilih untuk berbuka, sekiranya puasa tersebut tidak melemahkan kita. Ini pandangan yang pertama. Dia kata apa? Dia kata yang afdalnya puasa ke buka? Dia kata yang afdalnya puasa. Kerana apa? Di atas hujah asal lebih utama daripada ruksah. Berpegang dan memilih asal lebih utama daripada memilih ruksah. Asalnya buka ke tutup? Buka ke makan? Buka ke makan. Buka ke puasa? Pilih yang asal. Dalam isu puasa, asal itu lebih afdal. Maksudnya pandangan yang pertama ni dia kata apa? Siapa yang berpuasa itu lebih besar dan lebih tepat dan lebih afdal berbanding orang yang memilih untuk berbuka. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam suratul Baqarah ayat 184, wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu bagi kamu lebih baik jika kamu mengetahui. Allah kata berpuasa itu lebih baik. Puasa itu lebih baik daripada bayar fidyah ataupun daripada ganti. Itu berdasarkan umum suratul Baqarah ayat 184. Kata Al-Imam Nawawi, sekiranya seseorang itu berpuasa dan boleh membawa mudarat kepadanya, maka berbuka lebih afdal. Namun sekiranya tidak membawa mudarat, maka berpuasa lebih afdal. So dia ikat pada apa? Pada kita juga. Tetapi kalaulah pada keadaan asalnya keadaan asalnya apa? Puasa itu better, lebih baik, afdal daripada kita ambil ruh. Ini baru pandangan pertama. Pandangan ini juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah amal fath fasama hatta balagha qura' al-ghamim. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinah menuju ke kota Mekah pada tahun amul fath, pada tahun pembukaan kota Mekah, yakni pada bulan Ramadan. Fasama, tengok, fasama, masa Nabi keluar daripada Madinah tu Nabi puasa ke tak? Puasa. Nabi puasa. Nampak? Hatta balagha qura' al-ghamim, sehinggalah sampai di suatu tempat qura' al-ghamim. Wasama an-nasu ma'ahu faqila lahu inna an-nas qad syaqqa 'alaihimus siyam. Yang lain pun puasa juga. Nabi puasa, artinya Nabi pilih buka ke puasa? Nabi pilih puasa. Pasal itu pandangan pertama kata first choice, number 1, puasa. Okey. Kita
Tak apalah kan. Tak ada masalah pandangan juga tu. Tak apa lagi. Tak apa, ini baru pandangan pertama. Tuan-tuan pun macam tak sedar hati ya. Tak ada pandangan makan dulu. Ada. Pandangan yang makan dulu ni kita tak buat dua. Kita suruh puasa dulu. Kemudian orang ramai mari bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nas qad syaqqa alaihimus siyam. Ya Rasulullah, orang ramai letih, syaqqa, masyaqqah. Orang ramai ni duduk susah, duduk penat, duduk letih puasa. Nampak? Nabi okey. Nabi okey. Saya pengalaman bawa orang pergi Mekah bulan puasa ni banyak kali lah, banyak kali. Alhamdulillah lah kan. Dan memang ada kelebihan kita menunaikan umrah di dalam bulan Ramadan, ta'dilal hajj. Ma'i dalam sebahagian riwayat. Nabi kata siapa yang pergi buat umrah dalam bulan Ramadan, pahalanya seperti menunaikan haji bersama dengan aku dalam sebahagian riwayat. Sa'ah. Pasal itu orang pulun pergi bulan puasa ni umrah. Pasal itu umrah dalam bulan puasa ni ramai. Cuma bila kita pergi umrah dalam bulan puasa, kita akan bermusafir, betul tak? Kita naik kapal terbang. Kita makan sok waktu Putrajaya. Waktu KL, Kuala Lumpur. Dan kita tahu saat lagi bila kita duduk atas kapal terbang, selalunya penerbangan Arab Saudi ni atau MAS selalunya jam 3 petang. Tuan-tuan makan sok pukul berapa? Tuan-tuan makan sok pukul berapa? Pukul 6. Pukul 5, pukul 6 lah. Pukul 5, pukul 6 subuh dah kan? Pukul 5. Pukul 4, pukul 5 macam tu lah. Pukul 3 baru nak naik kapal terbang. Ada berapa jam lagi nak buka? 4, 5. Tak kira waktu Malaysia tu. 4, 5, 6, 7. Lebih kurang 3 jam lebih. Pukul 3. Tak lama dah. Naik-naik tak jumpa pukul 7. Sebahagian ahli ni yang memang duk mengaji sebelum pi ni, naik-naik tu pramugari tanya, puasa ke tak? Saya memang nak tanya ni, apa dia nak makan apa ni? Tu dia, tali pinggang tak buh lagi. Tanya dah, apa dia ni, nasi Arab ke? Biryani, roti ke apa ke? Ni pengalaman ni. Tibai tak dan take off, tak dan take off sini, take off dah. Yang geng-geng puasa tu, kecemah, makan ni. Depa pun pergi habaq kat ustaz depa. Nu, duk makan tu, geng mana tu? Duk makan tu, duk makan tu. Dia jadi cepoh habis kapal terbang tu, tak naik lagi. Duk makan. Ustaz dia pun kata, musafir. Depa pun perah pasal apa? Ustaz tak habaq awal. Depa tak habaq awal. Bila tak habaq awal, pramugari tanya, puasa tak? Depa habaq puasa, pramugari bagi kotak. Kotak kosong lagi nak bagi ayak ni. Depa ni punya taruh pula tu duk tengok. Ni. Sedap ni roti. Tapi saya nak apa? Ada juga yang gagah. Macam saya duk cerita gagah juga nak puasa. Bila kita naik kapal terbang tu, dia belakang mana, lautan mana, tak tahu dia beralih jadi cerah. Jadi kita tak boleh buka puasa lah. Di mana langit dijunjung, di situ bumi di langit apa? Walaupun adalah perbahasan di kalangan ulama, saya tahu kita buka ikut tempat kita makan, adalah perbahasan. Ada yang kata maksud puasa apa? Hingga terbenam matahari. Saya kata siapa yang tak larat bolehlah buka. Tak apa kita tunggu lambat lagi nak buka tu. Tak apa ustaz, kita tutup tingkap dia kelam lah. Tutup tingkap kapal terbang. Tutup kelam. Dan saya nak habaqnya bila kita mengaji fiqh, tengok hadis, ada rukhsah. Kan tak boleh makan lah. Ini pramugari mai hantar kotak buka puasa, duk buka tengok. Kelam ni. Kuih terah lagi ada. Nampak tuan-tuan. Sebab itu bila mari dekat Nabi dia kata waqad syaqqa alaihi siyam. Manusia telah keletihan, kepenatan. Orang telah terbeban dengan puasa. Wa inna yanzuruna fima fa'alta, dan mereka duk tunggu apa Nabi nak buat. Adakah Nabi nak teruskan puasa atau Nabi nak buka? Tapi depa
untuk diri mereka tak boleh pergi dah. Tapi mereka nak tengok Nabi. Nabi kalau puasa, kita tahan juga. Tengok Nabi. Walaupun dia tak ada masalah untuk puasa, walaupun dia okey kalau nak puasa, tetapi dia memikirkan maslahat orang. Yang tu lah yang setengah-setengah tuan-tuan duk tengok ustaz-ustaz bila ni dia tak puasa tu, dia tengok jemaah. Faham ke tak? Pasal apa yang ustaz tak puasa? Kalau saya puasa lagi ramai nak puasa, saya tak apa. Jadi dia makan dulu nak tunjuk contoh. Faham ke tak? Bab-bab semua depa tanya ustaz. Kahwin dulu, kami kahwin. Jadi kita terpaksa kahwin dulu. Pasal lagi kita tak kahwin, dia pun tak kahwin. Bukan kita nak kahwin sangat, nak tunjuk contoh. Kita bukan mau. Kita nak tunjuk contoh. Dapatlah pahala contoh. Kan? Okey. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'a biqadah. Biqadah. Bukan Nabi pergi Kedah. Saya hidup pergi faham, Nabi pergi Kedah tadi nak pergi Mekah, singgah di Kedah. Ini cerita Kedah ni. Dengar bunyi, baca bagi betul, dengar bunyi Kedah. Tu yang turun di mana? Gunung Jerai. Tasik Pedu apa. Fada'a biqadah min ma', maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta qadah, satu bekas cawan lah, min ma', daripada air ba'dal asar, lepas asar. Sikit lagi ba'dal asar, asar lah. Pasal itu kalau kita nak buka bagi atut. Kalau asal ni tapi Nabi, agama bukan di atas emosi, agama bukan di atas perasaan, agama di atas wahyu. Setengah-setengah bertalarak gagah teruk. Nabi dalam hadis, dia panas, dia buat apa? Dia hangat, dia mandi. Orang tanya Rasulullah, pasal apa mandi? Pasal apa juri air atas kepala? Hangat, dahaga. Juri kepala. Nampak? Hadis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyariba, Nabi pun ambil minum. Wan nasu yanzuruna ilaih fa aftara ba'duhum wa sama ba'duhum. Sebahagian buka, sebahagian lagi puasa. Tengok Nabi buka, depa pun buka, yang sebahagian lagi tetap puasa. Dalam keadaan depa apa tadi? Teruk dah. Dalam keadaan teruk, dan Nabi tu buka bukan pasal dia teruk, pasal nak bagi contoh. Fabalaghahu anna an-nasa samu, telah sampai berita kata ada juga yang tetap nak puasa dalam keadaan teruk tu. Nabi kata apa? Ulaikal usah, siapa yang puasa juga walaupun dalam keadaan letih teruk tu, tak mau nak buka juga, nak gagah juga, usah, mereka itu derhaka. Riwayat Muslim. Kalau nak puasa, Nabi boleh puasa. Memang dia pun tak ada masalah. Tapi bila orang habaq kata waqad syaqqan nas, dia dengar manusia. Sebab tu Nabi dia maslahat, dia fikir untuk orang. Lepas tu bila dia solat walaupun kalau dia solat sendiri dia baca lama, tapi kalau dia solat dengan orang dia baca pendek. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan kepada hadis ini menunjukkan apa? Asal kepada pilihan Nabi itu apa? Puasa. Pasal itu pandangan pertama kata afdalnya apa? Puasa. So kalau ada di kalangan tuan-tuan nak memilih untuk kami nak berpuasa, kami mampu, kami larat, kami kuat, tak memudaratkan kami, tak memberikan apa-apa kesan tak elok kepada kami, tak apa. Tapi jangan dia gagah juga puasa, dia tengok tiang, dia nampak ayam golek. Dia tengok muka bini dia nampak macam kuih kesui. Be buka. Nampak.
Jangan sampai teratulah. Allah bukan dia bersifat, tuan-tuan, agama ni. Tuan-tuan, kadang-kadang kita setengah orang diajak tak tahu dia nak buat apa. Tuhan suruh kita puasa ni untuk apa? Bukan dia nak seksa kita. Tak betul orang yang faham kata puasa ni untuk seksa. Puasa ni sebenarnya, kalau kita orang dah biasa puasa, tuan-tuan, orang yang duk biasa puasa, diet 2-3 hari teruk, lepas tu tak apa. Kalaulah puasa itu bertujuan nak seksa orang, itu bukan, tuan-tuan, syariat bukan bertujuan untuk, dia tak bertujuan untuk nak zalim kita. Bukan dia nak bagi kita lapar, bukan nak bunuh kita. Pasal itu dalam hadis Nabi marah orang yang berwuduk sampai mati tu. Nampak? Okey? Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, puasa tidak diwajibkan melainkan ke atas orang yang mampu, sihat dan bermukim. Adapun bagi orang yang bermusafir dan sakit yang kuat, yang mana sekiranya mereka berpuasa boleh mendatangkan kesusahan. Tengok, boleh mendatangkan kesusahan, maka harus baginya untuk berbuka dan mengganti puasa yang telah ditinggalkan pada waktu yang lain. Dia juga kata ada kelonggaran. Kita bagi laluan kepada azan. Sekejap lagi kita sambung pandangan yang kedua, yang mengatakan berbuka itu lebih afdal daripada berpuasa. Azan dulu Ustaz. Pandangan yang kedua, pandangan yang pertama tadi kata berpuasa lebih afdal. Kita dah bahas sikit. Pandangan yang kedua yang mengatakan bahawa berbuka afdal, lebih baik daripada berpuasa. Berbuka. Bahkan pandangan ni kata apa? Berbuka lebih baik untuk orang yang berpuasa, sama ada dia itu orang yang kuat ataupun orang yang tak larat. Maksudnya satu orang bila dia musafir, afdal dia buka. Kerana dia kata sebab kepada boleh buka puasa tu bukan tengok pada letih ke tak letih, teruk ke tak teruk. Safar tu, siapa-siapa yang safar, Quran kata siapa-siapa yang safar, dia boleh buka. Dia tak kata pun safar yang teruk. Dapat tak? Faham tak? Sebab itu kalau kita tengok, umpamanya salat kita musafir, sekali kita bincang sikit, nak ambil ruksah kan nak ambil azimah, tapi saya nak sebut sikit dulu. Sekarang kalau kita tengok dari sudut soal ruksah ni, memang Allah yang bagi. Sebab itu orang tanya, nanti kita akan bahas, akan sampai nanti dalam isu, saya akan sebut sikit. Pasal apa kita nak jamak? Pasal apa kita nak qasar? Walah keadaan boleh semayang. Macam orang berdalil, sekarang kita dah banyak RNR apa semua, surau apa semua, kita boleh berhenti salat. Tetapi kita semua jumpa hadis yang mana Nabi SAW jawab tasaddaqallah, itu adalah hadiah Allah ambil ya. Maksudnya rukhsah, dan Allah sendiri memang nak benda yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan nak benda yang senang, Tuhan tak nak benda susah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din minal haraj. Tuhan tak jadikan dalam agama ni sesuatu yang menyusahkan. Jadi banyak dalil-dalil yang Allah Taala suka untuk kita mudah. Nampak? Sebab itu pandangan yang kedua dia kata, siapa yang musafir buka. Musafir buka. Itu lebih baik. Berdasarkan kepada hadis Hamzah bin Amr Al-Aslami radhiyallahu anhu annahu qal. Ni hadis Hamzah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Daripada Hamzah bin Amr Al-Aslami radhiyallahu anhu,
bahawa dia berkata, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku merasa kuat, quwwah 'ala siyam fi safar. Dia kata aku larat, aku kuat untuk berpuasa ketika musafir. Fahal alayya junah, apakah berdosa untuk aku berpuasa? Dia kata aku nak musafir, aku kuat, aku larat nak puasa. Boleh tak kalau aku nak puasa? Berdosa tak kalau aku puasa? Dia pilih untuk puasa pasal dia larat, dia kuat. Okey. Maka Nabi SAW kata, sesungguhnya berbuka itu adalah rukhsah daripada Allah. Tengok. Berbuka tu Allah bagi buka. Siapa yang suruh buka? Siapa yang benarkan kita buka puasa ni? Allah. Allah yang benarkan. Allah yang bagi. Keizinan tu daripada Allah. Rukhsah itu daripada Allah. Sesiapa yang memilih mengambil rukhsah, maka ia adalah baik. Nabi puji. Siapa yang pilih rukhsah, maksudnya berbuka, maka itu baik. Tetapi sesiapa yang memilih untuk tetap berpuasa, taklah berdosa. Nampak tak? Siapa nak puasa, tak berdosa. Tapi siapa yang tak puasa, berbuka, itu baik. Jadi kata ulama, yang buka disifatkan baik, yang puasa hanya disebut tak berdosa. Jadi nak ambil tak berdosa ke nak ambil baik? Baik ya? Boleh? Okey. Kemudian kita juga tengok dalam hadis yang tadi ni, yang Nabi kata laisal bir as-siyam fis safar. Bukanlah kebaikan itu berpuasa ketika musafir. Jadi dalam hal ini tuan-tuan hadirin mukminin, ada dua pendapat. Secara mudahnya, apa yang disebut oleh para ulama, sama ada kita nak memilih berpuasa ataupun tidak, kedua-duanya ada hujah. Yang ini khilaf yang muktabar, tak ada masalah. Sebab itu dalam hadis sahabat kata apa? Dalam musafir ada sebahagian yang berpuasa dan ada sebahagian yang tak berpuasa. Yang berpuasa tak kata dekat yang puasa tak kata dekat yang makan. Apa depa ni lekeh iman, lemah, kebulok, lapak sangat, teruk, buat penat, apa ni mengaji saja tapi buam dak. Yang tu kita tengok kawan tu duduk makan, tengok atas bawah. Nak pi Mekah pakai sorban, haji saja, puasa sikit pun tak boleh, lekeh. Tak. Yang mana makan pun tak kata dekat yang puasa. Memang yang makan nak kata apa dah hang makan. Yang nak kata sangat ni yang puasa lah, betul tak? Pasal tu tuan-tuan, ni pun bagus juga. Kadang-kadang kita yang buat ibadat ni masuk neraka, kadang-kadang boleh jadi awal pada yang tak buat ibadat. Yang tak buat ibadat memang tak kata. Yang tak semayang dia tak kata, apa depa ni nak semayang? Apa orang ni depa ni pergi masjid mengaji no? Depa tak kata. Yang nak kata sangat tu kita. Sebab itu dalam hadis Bukhari, masuk ke dalam neraka orang yang kuat beramal, masuk ke dalam syurga orang yang kaki maksiat. Jaga-jaga. Sambil balik, pok ni tak guna seduit rebus tak empuk ni, jam jahanam ni, apa lohok asak pun tak tahu, duk batak kedai kopi. Dia pergi duk mengata depa tu. Dakwah dak sekali. Lepas tu dia tak nak dekat Allah. Hei. Lenglah aku. Tak dambang sampai dah. Jubah seh terpacak. Dia panggil apa ni? Ujub. Berasa besar. Pasal tu dalam hadis Bukhari dia kata kat kawan tu, dia kata kalau hang mati Tuhan tak ampun dosa hang. Bahayanya orang-orang yang buat ibadah ini, abid yang kuat ibadah ini, dia tertipu. Saya baguslah orang main masjid, tapi
Kita kadang-kadang tu dah, syaitan ni dia masuk macam-macam. Saya tengok orang kayuh basikal, orang pergi jogging, kita tak kata apalah bagus. Tapi kita tak payah katalah kayuh gerek larat, main masjid tak larat. Tak payah kata. Kita pun tak tahu barangkali dia main tapi kita tak jumpa. Jahannam ya pahala kita. Kita dah main okey lah. Tapi syaitan dia nak halang kita buat ibadat, tak boleh pasal kita memang kaki ibadat. Lagu mana dia nak pergi jahannam kita? Dengan dia bagi kita rasa besar, sombong, takabur, riak dengan ibadat kita, dan kita pandang orang lain tu lekeh, yang tu sombong. Pandang orang lain tu lekeh, pandang orang lain tu tak elok, kita tu saja elok. Tak mau macam tu. Pasal tu bila orang lain buat satu benda kita nampak zahir, kita kata mungkin dia pi, yang kita duk jumpa tu waktu lain. Kan? Dia memang tak pi ustaz, biar pi kat dia lah. Kita mai sudah lah. Kita pun tak ajak dia. Kan? Sebab itu kadang-kadang orang kita ibadat itu menyebabkan dia rasa apa? Yang ni yang bahaya ni. Dia rasa dia lebih baik. Perasaan merasa suci diri itu menyebabkan dia rasa orang lain tu lekeh. Ini punca dia masuk neraka. Sehingga bila dia tanya Tuhan, pasal apa aku masuk neraka? Tuhan kata, pasal hang mendahului aku dalam menjatuhkan keputusan. So kita jangan nilai orang, kan? Okey, biar Tuhan nilai. Okey, pasal tu kalau kita tengok bulan puasa kawan tu makan, kita sangka baiklah gastrik. Sangka baik. Beli bagi kat anak. Dia mana menikah, mana ada anak? Anak angkat. Habis macam mana? Ada dia beli kat anak dia. Dia beli kat anak dia. Pasal tu, pasal apa anak ada berapa? 2. Pasal apa beli 3? Depa ni bulan puasa tambah kuat. Beli siap-siap. Pukul 8 pagi beli dah kuah taruh atas siap-siap. Tak kembang ah. Nak makan sekali pukul 7. Dia lagi sedap bila kita buh sekali tu lagi dia jerak elok. Tak apa, jangan duk sangka apa, bungkuih je tu dah. Saya biar pi, jangan duk kata apa. Sekali jahannam biar puasa kita. Kita tak payah jaga mulut kita. Tengok. Tak payah duk kata apa. Depa ni kalau kira tak biar pi lah. Tuhan kira lah. Kita tak boleh kira, Tuhan kira. Bukan senang nak jadi orang baik. Senantiasa bersangka buruk dengan orang, kan? Kadang-kadang dia dapat. Pasal itu saya kata, kadang-kadang sebahagian orang dia tak masuk syurga kerana amalan dia, tetapi kerana perkataan orang pada dia. Kadang-kadang mungkin kita timbang-timbang tak banyak sembahyang kita, tak banyak puasa kita, tapi masuk pahala kita. Pasal apa? Di atas kata orang pada kita, di atas sangka buruk orang pada kita, di atas fitnah orang pada kita, masuk. Kan? Okey. So dalam hal ini tuan-tuan, apabila kita ada ruang untuk mendapat ruksah, maka kita ambillah ruksah tersebut. Saya nak sebut benda ni kerana apa? Kerana ada orang dia rasa ambil yang mudah itu lekeh. Dia rasa ambil yang ringan itu, ambil yang kurang itu macam tak kemah. Jangan. Sebab kita bukan yang bagi pahala tu, bukan kita. Sebab itu daripada Ya'la bin Umayyah radhiyallahu an. Kadang-kadang bila kita pergi musafir, kita kata dekat orang, pasal apa tak jamak? Pasal apa tak qasar? Dia kata jamak qasar apa? Kita semayang afdal, pahala besar. Semayang 2, pahala lebih besar daripada semayang 4. Dia kata macam mana? 2 boleh lebih pada 4, 4 lah lebih pada 2. Itu akal kita. Cuba tengok. Dia kata qultu li Umar ibn Khattab. Kata Ya'la bin Umayyah radhiyallahu an, kata dia, aku berkata kepada Umar al-Khattab, laisa alaikum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina katharu. Surah An-Nisa ayat 101. Kata dia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu bermusafir di muka bumi, maka tidaklah berdosa untuk kamu mengqasarkan sembahyang. Ini soal qasar sembahyang. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sedangkan sekarang manusia dalam keadaan aman. Dia kata, Allah kata, tak apa kalau kita nak qasar. Ini sebahagian orang kita. Saya, tuan-tuan, pertama, pasal apa tak qasar? Dalam kita duk tanya, pasal apa tak qasar? Satu, kerana dia rasa qasar tu lekeh. Pasal buat sikit. Ini satu masalah.
Ditebik kita mayang 4 penuh, pahala besar. Tak. Yang kedua, kes orang tak kasar ni, dia tak reti niat. Kenapa tak kasar? Payuh nak niat. Awak tu qasran majmu'an alih ke majmu'an ilaih. Saya yang fardhu zuhri pun 3 kali angkat takbir baru masuk, ni majmu'an pakai tak masuk terus. Tu majmu'an, belum lagi takdiman takhiran. Mana satu takdiman takhiran? Takyahan. Tengok panduan jamak qasar. Allah, mestilah niat itu bersambung, tidak putus. Mestilah dalam awal perjalanan itu sudah niat untuk qasar. Setengah-setengah makcik, setengah-setengah tuk, setengah-setengah orang tua-tua ni dia tak boleh. Bayang penuh tak apa ustaz oi. Tapilah nak niat tak reti. Ini satu isu. Kata Ya'la bin Umayyah, faqad aminan nas, manusia telah aman. Qala ajibtu mimma ajibta min. Aku pun dulu rasa pelik juga. Dulu perang kita kasar, la tak perang pun kasar juga. Aku telah tanya apa yang kau tanya kepada aku, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab, sadaqatun. Nabi kata jangan duk kiralah sangat. Ini soalan ni, nampak? Nabi kata tak payah, bukan isu perangnya, isu mudah salat ke, isu apa ke. Isunya apa? Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Ni, qasar ni, yang 4 pergi jadi 2 ni, kan? Tuan-tuan, setengah orang, dia pergi berjalan, dia rasa macam berdosa pula pergi mayang luhur waktu asar. Kan? Walhal benda tu boleh. Tuan-tuan pergi berjalan, kan? Tuan-tuan pergi berjalan, tetap mayang lagi luhur. Sekali pergi mayang asar, boleh tak? Tapi janganlah sampai melampau sangat. Ada yang pergi berjalan, himpun terus luhur, asar, maghrib, isyak tu. Ada banyak yang telefon saya. Dia kata ketua rombongan kami mazhab apa pula ustaz. Oi, awak ni bawa pergi berjalan cari kain baju apa semua, balik di hotel daripada luhur sampai maraton. Yang ni dia panggil mazhab Kediri lah. Ada. Lohok sampai asal. Dia duk pilih kain, dia rasa Allah ustaz nak berdosa kita apa duk pilih kain ni, duk pergi tengok berjalan, duk pergi tengok burung lohok tak mayang. Apa kita nak rasa bersalah? Tuhan yang bagi kita lewatkan. Tak apa. Boleh tak? Dia kata tak ustaz, kita duk lambat kita mati. Macam mana ustaz? Dia buat terkejut, buat mata jegir. Kita mati. Kita tak mayang lagi lohok, duk tunggu nak mayang asar takhir, tentu kita mati. La ilaha illallah, dah mati nak mayang ke mana? Oranglah mayang kat kita. Berdosa tak? Berdosa tak? Nak berdosa macam mana mati? Yang berdosanya buat-buat mati. Orang kita lagu tu. Kita mana tahu nak mati bila, betul tak? Kita tak mayang lagi lohok pasal Allah Ta'ala benarkan kita lewat untuk mayang asar. Kita duk pilih mati. Pi dah. Itulah orang duk besar suruh mayang lohok dak nak takhir juga. Jawab esok malaikat bubuh hang. Duk meralik pilih coklat sangat. Pilihkan batik sampai lupa nak mayang lohok. Dia musafir. Allah bagi longgar. Nampak? Nabi kata sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalus sadaqah. Setengah-setengah orang perempuan saya nasihat, tapi yang perempuan kita ni baguslah maghrib main masjid kan. Setengah-setengah orang perempuan duk tengok drama pukul 7 bukanlah tak boleh tapi saya sedih juga pasal apa? Pakai telekung ambil ayat mayang siap-siap tapi tak mayang. Mereka ambil ayat mayang, mereka pakai telekung, mereka hampak sejadah, siap-siap dah. Tapi tunggu pergi habis pukul 8 dulu. Lepas tu kita tak. Pasal apa? Kalau saya semayang pun saya tak khusyuk. Duk tengok macam mana hero tu jadi tak kahwin. Lalu saya pergi habis dulu drama ni. Tapi ustaz elok-elok habis, saya terus pergi mayang. Ayat mayang ambil dah. Telekung pun pakai dah ni. Duk geram pun dalam telekung ni. Janganlah duk buat panggil tu kan. Salat.
Orang tanya Nabi, ayyu afdal a'mal? Ayyul a'mal ahabbu ila Allah? Nabi kata as-salah ala waqtiha, ataupun salat di awal waktu. Kan? Okey. Dalam hadis yang lain, innallaha tabaraka wa ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrah an tu'ta ma'siyatuh. Allah Ta'ala suka kamu mengambil rukhsahnya seperti mana dia benci kamu membuat maksiat. Maksudnya Allah suka kita ambil rukhsah. Jadi dalam hal ini saya walaupun ada perbincangan antara azimah dengan rukhsah, tetapi memilih rukhsah bukanlah suatu aib. Memilih benda yang ringan dan mudah bukanlah suatu aib. Bukanlah suatu benda yang lemah atau menunjukkan iman kita tak kuat, tak. Tetapi kita mengambil apa yang diberikan oleh Allah. Sesiapa yang nak ambil azimah boleh. Tetapi kalau kita tengok pada dalil, lebih baik kita memilih rukhsah. Kan? Okey. Ada satu soalan ni, dia tanya, boleh atau tidak kita melazimi masbuk setiap kali salat? Duk kira masbuk tak berhenti. Tuan-tuan, tak baguslah. Dalil cukup banyak. Sesiapa yang mengetahui kelebihan pada seruan yang awal, pada saf yang awal, dia akan datang segera dan dia akan mencabut undi walaupun terpaksa cabut undi. Maksudnya Nabi kata yang terbaik nidaul awal, seruan yang awal. Tetapi apakah satu orang yang jika ada uzur dia main masbuk, dia berdosa ke tak? Kalau ada uzur tak ada masalah. Maksudnya dia ada urusan, ada masyaqqah, dia main lewat, tak ada masalah. Dan dia, Nabi pun tak benarkan kita kalut. Nabi kata alaikum bis sakinah wal wiqar. Bila kamu mari salat, tenang, jangan kalut. Yang mana kamu tak sempat, tak apa. Yang mana wa ma fatakum fa atimmu. Yang mana kamu terlepas, kamu ganti. Cukup kan? Jangan kita kalut, jangan kita gopoh. Tetapi kita kena berusaha untuk datang awal. Kita kena berusaha untuk datang awal. Dan kalau boleh kita ambil saf yang pertama. Banyak bahkan ada hadis siapa yang mendapat takbir yang pertama 40 hari 40 kali, selamat dia daripada nifak. Pasal apa? Dulu munafik semua jenis semayang ujung-ujung. Orang munafik ni memang depa punya step mai lambat. Pasal apa? Balong, malas. Waqumu ila salah kusala. Quran kata depa bangkit mai semayang ni dalam keadaan malas, terpaksa mai pun kerana orang. Pasal itu bila depa mai duduk paling belakang, duduk hujung, mai sayuk. Pasal bukan nak mai sangat, tapi pasal nak tunjuk ke orang. Tapi beza dengan orang yang memang ada alasan dia masbuk. Boleh tuan-tuan. Tapi jangan jadikan tabiat. Jangan jadi. Dan lebih buruk sekali orang yang tak mau berimamkan imam tu, dia sengaja mai lewat. Dia buat pakatan pula. Dia kata satgi habis tu imam tu kita mai. Aku tak mau tu imam tu aku cemui. Dia saja dia tak mau berimamkan kawan tu, dia mari lewat. Yang ni buruk lah. Ini yang Nabi larang jamaah kedua. Wallahu ta'ala a'lam. Terlebih terkurang saya mohon maaf, terkasar bahasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita semua dan memberikan ilmu yang sahih sesuai dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.